Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, syukur Alhamdulillah kehadrat Allah SWT atas izinnya dapat kita bersama-sama bersua muka di alam maya ya. Bagi mendengar perkongsian bersempena dengan program Sports Encouragement Talk. So edisi Ramadan lah, so ni special untuk Ramadan punya slot. Bersama dengan kita punya tetamu jemputan yang saya datangkan khas daripada Department of Nutrition Sciences, Kuliah of Allied Health Sciences, iaitu Associate Professor Dr. Wan Azli Muhammad Abu Bakar. So terima kasih Doktor terima pelawaan saya. Okay. And then salam Ramadan juga saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan staf yang turut bersama untuk mendengar sesi perkongsian kita pada hari ini yang bertajuk pemakanan dan gaya hidup sihat yang kita boleh amalkan sepanjang Ramadan, insya-Allah. Okay. So yang seperti kita tahulah doktor, bila bulan puasa ni kita of course kena tahan lapar, tahan dahaga sepanjang hari, okay. Jadi so bila sampai waktu buka ke ataupun waktu sahur tu, pastinya bila tengok je makanan tu semua kita nak terkam. Kan kita rasa macam Allah ruginya nanti satu hari tak dapat makan. So semua kalau boleh kita nak makan lah kan. Itu padahal itu semua nafsu. Jadi banyak yang akan memberi kesan kepada diri kita seharian dan juga of course kepada kesihatan kita lah kan. So saya rasa macam saya lebih suka mendengar doktor yang bercerita tentang pemakanan ni kan. Okey, macam mana kita nak bahagikan waktu makan yang sesuai, sebab kita ada 3 waktu makan lah yang saya boleh mungkin boleh bukan share lah. Kita ada waktu berbuka, lepas tu kita ada waktu moreh dan kita juga ada waktu sahur. And then apakah kalori yang sesuai, semua saya rasa doktor lebih pakar lah untuk bercerita kepada kami. Dan mungkin pada masa sama rakan-rakan saya harapkan mungkin ada soalan untuk tanya pada doktor, boleh dipersilakan dalam chat box ataupun boleh tanya je terus. Okay, so saya rasa saya boleh serahkan pada doktor lah untuk teruskan dengan sesi kita hari ni doktor. Okay, boleh. Terima kasih banyak. Semua dapat dengar suara saya Alhamdulillah. Okey, sementara saya nak share slide ni, mari kita sama memulakan program kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih kepada Sister Syamila kerana sudi menjemput saya. Alhamdulillah kebetulan hari Rabu ni saya free hari ni, tak ada appointment dan juga tak ada meeting. So kita boleh berkongsi, lebih kepada berkongsi lah sebenarnya kan, tentang pemakanan, tajuk yang diberikan pemakanan dan gaya hidup sihat sepanjang Ramadan. Alhamdulillah dah ada lebih daripada 40, nak dekat 50 dah peserta. Kalau yang sudi-sudi on tu amat dia alu-alukan. Kalau kelas kan saya suruh at least adalah 5-6 orang on supaya saya tak rasa macam saya cakap seorang-seorang kalau kelas. Kalau tidak, student semua tutup. Kan, kita dengan staff pun kadang-kadang macam tu juga. Lebih suka tutup. Yalah kita nak makan tak boleh. Nak makan tak boleh. Tak lupa. Nak makan tak boleh kan. Tapi mungkin tak ada kamera dan sebagainya kan. Betul. InsyaAllah siapa yang boleh tunjuk muka tu sama-sama. Jadi saya tak adalah rasa kesunyian sangat kan. Cakap macam seorang-seorang. Baik. Pemakanan dan gaya hidup sihat sepanjang Ramadan. Alhamdulillah. Basically apa yang kita akan tengok pagi ni, kita nak tengok tentang konsep pemakanan sihat, Ramadan dan diet, sedikit tips tentang pemakanan, tips nak pergi bazar Ramadan kan, modifikasi menu. Yang tu macam mana kita nak go through healthily throughout Ramadan insya-Allah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Baik, ayat yang hujung sekali itu, supaya kamu bertakwa. Ini adalah tujuan utama kita untuk melakukan ibadah berpuasa kan, ta'abud kepada Allah.
Dan kita bukanlah umat yang satu-satunya disuruh berpuasa. Nabi Adam lagi dah ada perintah berpuasa. Tapi syariat tersendirilah. Nabi Adam berbeza dengan Nabi Daud punya style puasa. Tapi intipatinya puasa tu adalah antara amalan yang tertua yang ada di dalam muka bumi ini. Dan tujuan utama dia adalah untuk bertakwa, kan? Bertakwa kepada Allah. Tetapi di dalam pada masa yang sama juga kita tahu manusia ni kadang-kadang kita perlukan cue untuk berubah, kan? Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan kita pada umat Islam ni dalam 12 bulan tu, satu bulan dipanggil bulan Ramadan, di mana bulan ni sangat-sangat special, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala dah gariskan. Nabi Muhammad dah terangkan tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Kita ni manusia memang perlukan cue. Saja-saja nak berubah, saja-saja nak berhenti merokok ni kadang-kadang tak jadi. Berhenti merokok ni nombor satu. Kita tengok orang selalu adakan macam-macam alasan. Nanti dapat anak nak berhenti lah, nanti nak kahwin baru nak berhenti lah, kan. Padahal dah dapat anak nombor satu, merokok lagi. Nombor dua, merokok lagi. Sampai anak nombor 4, merokok lagi. Kena heart attack, deng, barulah sedar diri nak berhenti merokok. Yang tu, kan. Kita dalam kehidupan kita tu memang selalu macam tu, kan. Jadi bila datangnya bulan Ramadan ni, antara lainnya azam-azam yang biasa kita dengar. Alah, saya orang utara, kadang-kadang dia masuk kataan utara tu, harap semua orang boleh faham lah nak. Azam yang datang dalam bulan Ramadan ni biasanya kita nak perbaiki amalan kita, kan. Puasa dengan sempurna, bukan hanya berlapar dan dahaga seperti yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu kita, kan. Ada peringkat-peringkat puasa tu. Kita nak beribadah dengan lebih baik. Kita ambil peluang bulan Ramadan ni, siapa yang tak pernah solat duha for example, kita ambil satu, kita try amalkan 30 hari ni, insya-Allah dikekai sampai bila-bila, sampai akhir hayat. Bagi yang jarang pergi masjid subuh, yang ni adalah antara peluang juga. Di mana kita dah mancing sok, dah makan sahur, waktu sahur tu, terus masuk subuh, kita terus pergi masjid, dan insya-Allah kalau kita boleh amalkan solat berjemaah subuh, sampailah akhir hayat kita bermula dengan turning point-nya bulan Ramadan, kan. Ingin berjimat cermat, yang ni memang orang suka lah sebab bulan Ramadan ni biasanya kita kurang keluar-keluar, kurang beli makan. Tapi kurang beli makan tu kadang-kadang setengah orang lebih pula beli makan. Sekejap kita tengok macam mana. Berhenti merokok, saya dah cerita dah tadi. This is the time kita nak take advantage. Kita dah puasa 12-13 jam, takkan nak buka puasa dengan asap, kan. Kita continue sikit saja lagi, insya-Allah kalau berkekalan lah, this is the time juga untuk berhenti tabiat-tabiat yang tak baik tu, seperti merokok. Dan yang paling popular juga adalah ingin menurunkan berat badan, kan. So salah ke niat-niat yang lain ni? Tidak salah sebenarnya. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sumu tasihu, yang bermaksud berpuasalah, nescaya kamu sihat. Jadi secara keseluruhan, selain daripada ta'abud ilallah, kita menjalankan ibadah perintah Allah untuk berpuasa ni, manfaat-manfaat lain yang mendatang tu kita kena garap sekali. Termasuklah Nabi Muhammad sendiri dah kata, puasa ni menyihatkan badan. Dalam kemajuan sains dan teknologi, banyak dah kajian-kajian yang menunjukkan kebaikan berpuasa. Bukan sahaja terhadap kesihatan fizikal, tetapi kesihatan rohani. Yang ni daripada Islamic perspektif terbukti, dan juga dari segi saintifik, orang yang mengaji psikologi dan sebagainya, mereka juga mendapati berpuasa ni dapat menyihatkan tubuh badan dari segi dua aspek kesihatan ni. Aspek kesihatan fizikal dan aspek kesihatan mental ataupun aspek kesihatan rohani. Yang ni kita boleh baca lah, banyak tempat yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan berpuasa dan manfaat-manfaat dia untuk menjadikan kita insan yang lebih sihat. Akan tetapi kita kata kita nak sihat dengan berpuasa, tapi cuba tengok kat gambar ni. Kita ni fasting or feasting actually. Ini tinggal PKP ni, kita tak boleh nak berlungguk family, kan. Kalau tidak, antara aktiviti yang popular bulan puasa ni juga, minggu ni berlungguk rumah Kak Long, minggu depan berlungguk rumah Abang Ngah, kan. Kita bertukar-tukar tempat dan berlungguk dan bermakan makanan, kan. Tak salah benda tu. Tetapi kita tengok nanti tips-tips macam mana kita nak kontrol, kan. Yang ni yang antara
penyebab jadi spoil kita punya ibadah berpuasa tu, dan jadi spoil juga target kita untuk berpuasa untuk sihat tadi tu kan. Lah ni dah tak boleh pergi shopping di kebanyakan tempat bazar Ramadan. Ada pula bazar Ramadan online yang orang sediakan. Mind you, watching in the screen ni ada orang buat kajian juga kan, lebih apa kita nak kata, lebih menarik dan lebih menggalakkan kita untuk klik buy compared tu kita pergi sendiri kan. Kita tengok nasi lemak sedap, kuih tu sedap, kuih ni sedap, klik sekali berlumbur orang main tak depan rumah. So that is the thing that we need to really be mindful. Dia ada term mindful eating tu. Kita kena sentiasa pastikan kita dalam keadaan sedar semasa, sebelum dan semasa makan. Okay. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Okey, fitrah manusia ni suka kepada makan ni kan. Beranak-beranak makan kan. Mak kita buat kenduri, lepas tu masuk jawi makan. Lepas tu apa, kahwin kenduri makan, mati pun makan. So kita tengok daripada lahir sampailah mati, aktiviti kita ni penuh dengan aktiviti makan. Tak kira lah sampingan ataupun utamanya, mesti ada komponen makan. That's why kita kena ada ilmu tentang pemakanan sihat ni. Bagi semua orang, tak kira siapa, tak kira apa background, kena ada ilmu pemakanan sihat. Sebab kita makan ni untuk hidup kan. Kalau kita tak makan memang mati. Right. Fitrah manusia suka kepada kecantikan dan suka kepada makan. Saya tanya guru saya dulu kan yang mengajar agama ni, kenapa Allah rangkumkan beribadat di masjid dengan pakai cantik, dengan makan dan minum ni kan. Okay. Antara jawapan yang saya dapati adalah fitrah-fitrah ni kalau kita lakukan dengan cara yang betul, ia menjadi ibadah dan insya-Allah akan diberikan pahala kan. Jadi itu sebab saya kata sekali lagi, ilmu tentang pemakanan sihat ni semua orang kena ada supaya kita makan tu, aktiviti makan selain daripada kita makan halalan thayyiban, makanan tu isaf, aktiviti makan tu isaf menjadi satu ibadah pada diri kita kan. Ibadah pergi je sebab semua orang makan, ada kat sini yang tak makan? Tak ada kan? So kita nak turn our daily activities into ibadah. Kan? Pemakanan sihat. So basically Allah datang ke Ramadan ni untuk reset balik kehidupan kita yang 11 bulan hidup makan saja ni, untuk kita kawal makan, jadikan makan untuk ibadah, kita nak reset balik, dan juga kurangkan cinta kita kepada dunia. Dunia ni termasuklah sekadar bukan harta benda tetapi makan. Dengan cara apa? Sedekah. Ada ayat yang lain dan juga Rasulullah sendiri pun menyarankan kita bersedekah. Dan antara cara bersedekah bukan sahaja duit tapi menyediakan makanan untuk orang-orang buka puasa kan. So this is the thing yang kita nak kena reset balik di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Okey, selalu kita dengar orang tanya kan, makan ni sihat tak? Makan tu sihat tak? Doktor boleh tak nak makan benda ni? Doktor boleh tak nak makan benda tu? Basically, in general, antara makanan sihat dengan diet sihat ni, makanan sihat tu kurang tepat dari segi terminologi dan juga dari segi penerangan dia. Sebab apa? Kita perlukan semua makanan yang ada dalam muka bumi ni. Termasuklah yang orang kata lemak tak bagus, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Garam, kita perlu garam. Garam ni dalam berbagai bentuk mineral. Kita perlu, walaupun dengan kuantiti yang sikit, tapi kalau tak ada yang sikit tu, jam tubuh badan kita, function kita. For example, kajian yang dibuat di Middle East. Penduduk tu dia tak ada kekurangan zinc kalau tak salah saya. Habis jadi tahap kesuburan lelaki menurun, tahap fertility menurun ni, jadi penduduk tak berkembang. So zinc ni kita perlukan sangat sikit sebenarnya kan. Tapi amat diperlukan. Begitu juga dengan lemak, begitu juga dengan kolesterol, semua tu perlu tapi dalam kuantiti yang macam mana. Yang tu yang kita nak tengok tu. So basically makanan sihat semua makan diperlukan, tetapi term yang lebih tepat adalah diet sihat ataupun pemakanan, tata cara makan yang sihat tu. Diet ni satu lagi, dalam layman term kita duk ingat diet ni adalah
ikat perut, tak mau makan. Hang pasal apa? Tak makan. Aku diet. Yang tu selalu kita dengar kan. Tapi diet dari segi sains pemakanan adalah cara makan tu Isah. How your eating habit is. Pemakanan dari segi food choices, pemakanan dari segi waktu makan dan sebagainya. Diet tu adalah cara kita makan. Pemakanan Isah. Mari kita tengok lagi bagaimana kan. So basically quality dan quantity amat penting untuk kita ambil berat. Malaysia telah pun melancarkan piramid makanan yang baru. Apa yang ketara daripada piramid makanan Malaysia yang baru ni adalah kita bawa turun sayur dan buah-buahan kepada dasar piramid dan kita naikkan bijirin, nasi dan lain-lain kepada peringkat kedua. Yang tu yang paling berbeza sekali daripada previous food pyramid. Sebab apa? Banyak kajian mendapati pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran ni tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Itu memang in general, mana-mana dunia pun kita pergi, yang tu yang berlaku. Dan pengambilan animal based food semakin meningkat. Macam kita duduk pergi kedai lah, kita tengok macam-macam steak lah kan, daripada makanan daripada seluruh dunia dah boleh didapati di Malaysia lah ni kan. Nutrition transition is real, and kita boleh tengok juga obesity transition is happening, whereby almost 50% of the people at least sama ada overweight ataupun obese. So dah 1 dalam 2 penduduk kita ni berkemungkinan mengalami masalah berlebihan berat badan. So perkara-perkara ni antara lainnya disebabkan oleh nutrition transition tu Isah. So kita nak betulkan balik amalan ni, antara salah satu guideline yang dikeluarkan oleh bahagian pemakanan KKM adalah piramid makanan. Allah Ta'ala mention dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa sahaja yang terdapat di muka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. So piramid makanan ni kita nak tunjukkan salah satunya ialah keperluan manusia ni sebagai omnivore adalah kita perlu mempelbagaikan diet kita kan. Tak boleh hari-hari makan nasi dengan tok yu ataupun kicap saja. Nasi, kicap, telur. Nasi, kicap, telur. Tak cukup. Kita kena ada sumber tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Bijirin pun pelbagai bijirin. Jangan duk nasi saja, sekali-kali tukar dengan benda lain pula kan. Susu dan produk tenusu, ikan, ayam, telur, ni semua kategori protein which is very important for building our body. Dan juga kita dapat tengok kat sini ada juga lemak, minyak, gula dan garam. Itu maksud saya tadi, kita perlu benda tu tapi dalam kuantiti yang sangat sikit. Tapi apa yang terjadi dalam hakikatnya, realitinya, kita terlebih, sangat-sangat berlebihan di dalam pengambilan gula, pengambilan garam dan pengambilan minyak. Okey, ayat kat sini juga menunjukkan, bagi saya menunjukkan Allah Ta'ala suruh kita mempelbagaikan diet. Makan dan makanlah dari segala rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat atas muka bumi ni dan jangan ikut hasutan ataupun langkah syaitan. Ayat-ayat yang lain ada juga yang Allah Ta'ala kata tunjukkan apa pasal apa haram kan. Sebab di dalam satu golongan manusia ni zaman Yahudi dulu, dia kata yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan, yang ni tak boleh makan. Dia buat rules dan regulation sendiri. So kat situ saya tak ingat ayat berapa, kat situ ada perbincangan dia juga. Kita tak boleh nak mengatakan benda ni haram, benda tu haram, benda ni tak boleh makan berdasarkan selagi mana tidak ada nas-nas yang menunjukkan benda tu tak boleh makan. So sekarang ni orang-orang yang duk jual produk tu hati-hati. Jangan senang-senang kata jangan makan nasi, jangan makan roti. Orang nak enjoy makanan pun tak boleh. Kalau Allah tak boleh makan benda-benda tu, Allah Ta'ala mungkin tumbuhkan pokok yang keluarkan pil-pil saja. Kan? Ambil pil sihat. Kan? Tapi Allah Ta'ala jadikan dalam muka bumi ni tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. Binatang-binatang yang pelbagai. Semua ni dijadikan untuk menjadi khadam kepada manusia, untuk manusia gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya tu perlu kepada ilmu. Kan? Tengok piramid ni susah macam mana nak amalkan piramid. Kan? So jadi
adalah pinggan sihat Malaysia yang lebih praktikal. Bila kita pegang pinggan tu, kita imagine terus apa nak bubuh atas pinggan. Kan? Konsep suku-suku separuh ni ramai yang dah amalkan dan keberkesanannya jelas. Kan? Maksudnya bila kita amalkan suku-suku separuh, secara automatiknya kalori tu tak berlebihan. Sebab apa? Dia dah merangkumi kepelbagaian yang ditunjukkan dalam food pyramid tadi tu dah ada dalam ni. Suku terdiri daripada sumber protein, suku terdiri daripada sumber bijirin dan ubi-ubian, maksudnya karbohidrat kat situ, dan separuh daripada pinggan kita sepatutnya diisi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini sepatutnya, kan? Boleh tengok kat gambar di situ macam mana contoh makanan sebenar. Siapa yang suka makan nasi, dekat Melayu ni saya pun sopa paling lama dulu duduk overseas 3 hari tak makan nasi. Tu pun menggelisah nak cari nasi, kan. Lepas tu pindah main pantai timur ni pula, mula-mula pindah kan 2003-2004 dulu terkejut. Pagi-pagi berjenis-jenis nasi, kan. Nasi berlauk, nasi dagang, nasi lemak tak kira lah, semua ada. Lauk-lauk tu berlambak-lambak. So nasi ni tak dapat dipisahkan dengan orang Melayu. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita perlu limit dan tahu macam mana nak limitkan. Salah satu praktikalnya adalah kita buat pinggan sihat ni. Try tu amalkan pinggan sihat ni. Kan? Okay, vegetables and fruits tu separuh. So apa yang kawan-kawan saya kata, sebab kalau kita pergi kedai dia bubuh nasi tu setambun kan, kita ambil sendiri. Tapi kita bubuh dulu sayur dan buah-buahan, lepas tu bubuh ikan, dan ruang yang lebih tu kita bubuh nasi. So tak ada ruang dah kita nak bubuh nasi setambun kan. Tu pun satu juga. Bila pergi kedai, kalau saya bubuh sendiri, mesti makcik tu awak bubuh nasi sikit sangat. Dia akan tanya kan. Padahal kita memang portion takat tu yang sepatutnya. Alright. So suku-suku separuh adalah antara amalan yang saya sangat syorkan dan kita boleh buat insya-Allah. Tapi jangan pula bertambah-tambah. Suku-suku separuh satu pinggan dah habis clear, pergi tambah suku-suku separuh lagi, dia tak jadilah, kan? Itu amalan ataupun culture orang Melayu kita, di mana kita biasanya hidangkan atas meja dan kita ada pinggan, kan? Kita ada pinggan, kita duk tambah sikit, habis sikit kita bubuh lagi, habis bubuh lagi. Itu yang kita tak jadi ataupun kita lost count, banyak mana dah kita makan. So the best is kita buat style taruh atas lah. Maksudnya kita bawa pinggan, kita bubuh siap-siap apa yang kita nak makan dan that's it. Tell ourselves, tell our mind, be mindful eating, be a mindful eater, bahawasanya yang tu saja yang kita patut makan. Kalau nak tambah tu, fikir dulu 2 kali sama ada boleh tambah untuk hari itu ataupun tidak. Okay, yang tu tentang suku-suku separuh dan juga food pyramid in general. InsyaAllah cuba try amalkan. Okay, apa bezanya bulan biasa dengan bulan Ramadan? Siti Syamila pun tadi dah mention dah tadi kan. Waktu makan utama dalam bulan puasa ni buka puasa, sahur dan juga moreh kan, antara lainnya. Itu antara yang berbeza dari segi waktu makan, sebab kita ada waktu makan malam saja kan. So diet ataupun perancangan makanan di dalam bulan Ramadan ni kita kena tumpu kepada mempelbagaikan makanan. Kita nak tetap mempelbagaikan jenis makanan kita supaya pengambilan nutrien tu mencukupi. Kita tak mau menjadi nutrien deficiency kan. Dan kita juga kena ambil kira perubahan waktu makan. Hari biasa kebanyakan kita ada 6 kali waktu makan, betul tak? Breakfast, kemudian minum pagi pukul 10, tak lagi pergi keluar lunch pula, lepas tu minum petang pukul 4 kan, balik makan malam, lepas tu ada pula lagi supper 6 kali. Ni dah terbawa-bawa daripada zaman duduk asrama, betul tak? Siapa duduk SBP, siapa duduk MRSM, memang dia bagi kita makan 6 kali. Tu latihan-latihan ni yang kita buat sampai kepada peringkat dewasa bila dah kerja semua ni kan. So kita kena adjust balik. Zaman kita kecil, metabolisme berbeza, energy expenditure berbeza. Ni dah main umur 40-50 duk buat macam tu juga, tapi duduk depan komputer saja tu yang jadi jam tu kan. Badan pun mengembang ke tepi. Nak naik ke atas dah tak boleh. Baik. Jadi bila dah bulan puasa ni, breakfast tu kita boleh consider sebagai waktu sahur. Breakfast like a king. Biasa kita dengar benda tu kan. Breakfast ni makanlah apa nak makan. Kononnya sebab kita nak
face the day kan. Tengok juga jenis pekerjaan abang-abang dan kakak-kakak. Kalau kita jenis pergi bendang, kerja yang jenis betul-betul energi, guna tenaga, bolehlah nak kata lagu tu. Ni duduk depan komputer tapi nasi kandak pagi-pagi kan. Pergi vanggir ke mana ke. Lepas tu duduk depan komputer tengah hari sekali lagi pergi makan pula apa nama benda-benda lain kan, nasi lagi. So berpada-pada kita kena balancekan antara energy expenditure. So kita tengoklah jenis pekerjaan kita macam mana dan juga energy intake pagi. So basically sahur ni adalah pengganti kepada breakfast, kita boleh kata macam tu. Kemudian kita hiduplah praktis lah pekerjaan kita, solat zuhur, solat asar dan sebagainya. Tiba waktu berbuka. Berbuka ni kita boleh nak consider sebagai apa? Berbuka ni saya pecahkan berbuka dengan iftar tu dan dipisahkan oleh solat maghrib. Berbuka ni kita nak break the fast kan. Kita berbuka dengan benda yang manis dan juga air kan. Itu pun ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyarankan, pertama cari kurma ataupun tamar dan sebagainya. Kemudian kalau tak ada, cari air kan. Untuk kita di sini di Malaysia ni kurma dah berlambat-lambat, tak ada jadi masalah nak follow hadis tu. Tapi kalau dulu-dulu mungkin kita cari buah-buahan yang manis sebagai pembuka untuk buka puasa kita tersebut. Kenapa saya sarankan solat maghrib dulu? Kerana kita cuba nak elakkan sugar rush di dalam badan ya? Kalau kita makan terus banyak, dan juga kita nak elakkan makan berlebihan. Selain daripada kita nak elakkan masalah penghadaman. Setengah orang perut dia ni terkejut bila makan banyak-banyak terus. So dengan cara kita berbuka dengan sedikit dulu, 3 biji kurma dan air, segelas air dulu, perut tu boleh get ready. Dia rembeskan jus-jus penghadaman dengan lebih baik, dia get ready. Lepas tu kita pergi semayang saat, nanti kita duduk balik, kita makan. Betul? Dengan cara tu, proses perut tu dia tak terkejut sangat. Anak saya memang dia ada punya masalah gastroenteritis sikit kan. Jadi kalau dia makan terus, semalam kena dah, lapang kan. Kesian pula tengok dia lapang, first day bagilah dia makan terus, dia akan sikit perut. Tapi kalau kita kontrol sikit, tahan saat lapang tu, makan kurma, minum air, pergi solat, nanti duduk dan makan dengan betul-betul dan sempurna balik, insya-Allah benda tu boleh dikawal. Selain daripada tu, kita nak elakkan juga makan berlebihan. Sebab masa kita tengah makan, mindful eating yang saya dah cakap tadi tu, kadang-kadang kita terlupa kan. Kita nampak semua kita nak masukkan dalam mulut. Tapi kalau kita buat dengan cara tu, insya-Allah kita lebih berhati-hati, di mana sebenarnya otak ni, maklumat mengatakan perut dah penuh, dia memerlukan lebih kurang 20 minit. 20 minit perut penuh, barulah sampai ke otak. Otak kata, oh aku dah sedar, dah makan penuh, perut dah penuh. Jadi kalau kita duduk makan, tengah makan tu rasa kenyang, maksudnya 20 minit yang lalu tu perut dah penuh. So what happen is, the 20 minutes yang kita makan tu, tengah makan lagi ni walaupun dah rasa kenyang, 20 minutes yang kita makan tu maksudnya over of the capacity of our stomach already kan. Dan maksudnya dah melebihi kapasiti kenyang tersebut. Dia dah stretch a little bit. Bila stretch tu dia hantar signal kepada otak. Tapi dia lambat sikit kat situ, 20 minit lebih kurang baru kita rasa kenyang. So basically hadis Nabi yang mengatakan berhenti makan sebelum kenyang tu sangat-sangat relevan. Tak percaya cuba try. Kalau kita duduk makan juga sampai rasa kenyang pun makan lagi, sekali lagi kita akan rasa sengkak, whatever terms you use kan. Tapi kalau kita stop awal, pagi perut kita rasa sedap aja. Lepas tu nak pergi tarawih pun insya-Allah sedap aja. Yang tu dia punya beza, berhenti sebelum kenyang ataupun dah kenyang, dah rasa kenyang duk makan lagi. Okay. So that is one of the practice that we can train ourselves. Latihan kesabaran juga tu. Ni lauk banyak atas meja ni, tapi nak suruh pergi semayang dulu kan. Apa, itu latihan. And then kita lepas iftar, kita makan macam biasa, kita makan dinner kan. Ikut saranan suku-suku separuh dan sebagainya, kita pergi solat isyak dan solat tarawih kan. Kemudian balik tu biasanya nak makan lagi. Di sini ni kita boleh consider sebagai snacking. Snacking ni kita kena pilih lah snacking ataupun makanan-makanan yang sihat. Snack yang kita biasa kita duk ingat tu sebenarnya jajan kan.
Tapi in terms of pemakanan, snacking is any meals taken between main meals. Makanan-makanan yang diambil di antara waktu makan utama. Kan? So moreh ni kita kategorikan sebagai snacking, tapi kita bolehlah makan. Maksudnya pilihlah makanan-makanan yang sihat. Bukan tak boleh makan kuih-kuih manis dan sebagainya, tapi janganlah makan tepung pelita sampai 5 bungkuih. Kan? Lepas tu pergi makan tepung bungkuih pula. Kan? Apa lagi, semua yang bersantan, bergula, boleh makan, cukuplah 1 ataupun 2. Sekadar menghilangkan rasa dan meraihkan kepada event tersebut, kan? Tak apa. Baik, itu antara perancangan diet kita di waktu Ramadan. Yang penting, pertama sekali yang saya mention tadi, kepelbagaian, dan keduanya kita kawal portion dan juga ikut waktu makan. Okey. Baik, kita tengok sikit tips untuk pemakanan semasa sahur. Melewatkan sahur ni antara saranan daripada Nabi juga, kan. So dapat pahala kalau kita lewatkan sahur. Kalau kita makan pukul 10 tu dah moreh, sekali lagi pukul 12 sebelum nak lena kita pergi makan sahur dah, kita tak consider benda tu sebagai sahur lah. Mungkin pahala sahur pun kita tertinggal lah di situ. So melewatkan sahur. Pilihan-pilihan makanan yang baik untuk sahur ni antara lain adalah makanan yang tinggi serat, sumber-sumber karbohidrat yang baik. Selalu kita dengar orang duk promote oat lah ni, kan. Tak salah makan nasi. Tapi oat antara pilihan yang baik di mana dia punya kandungan serat tinggi, kan, kandungan GI yang sangat baik, kan. Apa jadi bila serat tinggi, pencernaan di dalam perut tu dia lambat sikit, dia release tenaga pun slowly dan pencernaan pun berlaku lebih lambat. Jadi kita nak rasa lapar tu dia lambatlah sikit. Antara cue yang daripada badan kita kepada otak yang kita dah lapar ialah turunnya paras gula, kosongnya perut, kan. Benda-benda tu antara cue yang mengatakan badan kita perlu kepada makan. Jadi kalau kita ambil makanan yang tinggi serat, karbohidrat yang berkualiti baik, berkualiti tinggi, ditambah pula makan dengan sayur dan buah-buahan, benda-benda ni akan mengawal penghasilan gula di dalam darah dan juga mengawal proses penghadaman tersebut melambatkan sedikit. Jadi kita rasa selesa dan kita boleh bertahan dengan lebih baik, insya-Allah. Minum air kosong. Minum air kosong ni yang sangat penting sebenarnya. Kita disarankan untuk ambil 6 hingga ke 8 gelas air, kan. So basically kita separate ataupun kita distribute pengambilan air kita ni 8 gelas ni daripada berbuka sampai kepada sahur tadi tu. Satu sebelum sahur, sebelum semasa iftar, satu selepas iftar, satu semasa berbuka tadi 2, masa nak buka puasa tu. Lepas tu masa iftar lagi 2. Lepas tu masa moreh lagi 2, dah 6, kan. Lepas tu masa sahur tadi lagi 2, sebelum dan selepas sahur. Dah cukup 8. At least yang senang tu, kan. Yang senang kita nak distribute. Up to your own, kan, up to your own preferences. Macam mana kita nak distribute. Jangan pula terus tunggang 1 liter air dalam satu waktu yang sama. Yang tu pun tak bagus untuk pencernaan pemakanan di dalam perut kita, kan. Jangan dilupakan sumber protein. Yang ni biasanya orang tak lupa, tapi kita pilih protein yang baik. Janganlah pergi makan burger, sausage, makanan-makanan segera, kan, yang kualiti proteinnya kurang baik. Pilih protein-protein yang baik. Ayam, ikan, daging boleh makan, tapi kita limitkan juga, kan. Elakkan kafein. Kenapa kita perlu elakkan kafein? Kafein ni dia ada di dalam minuman-minuman seperti teh, kopi. Ramai coffee lovers sini, kan. Bulan puasa ni lalu je lah depan Starbucks yang ada beli pula, kan. Kenapa kita perlu elak kafein? Sebab kafein ni antara fungsi dia adalah ataupun kesan dia ialah di kesan diuretik tu, di mana dia menggalakkan pengeluaran air daripada tubuh badan. So biasa tak kalau kita minum kopi terlebih, kita kerap pergi toilet, kan. Siapa yang biasa minum kopi, dia badan dia mungkin boleh adapt, tapi orang yang jarang minum kopi dia nampak kesan tu lebih ketara. But in a way memang minum kopi dan juga minuman-minuman yang mengandungi kafein itu antara kesan yang kita nak cuba elakkan berlaku semasa kita berpuasa. Jadi for coffee lovers, mungkin lebih baik minum time in between maghrib isya, kan, sebelum pergi tarawih ke, supaya kita ada energi bagus sikit, ataupun masa tengah malam tu supaya kita boleh
beribadah dengan baik ke. Yang tu ibadat, kalau kita niat macam tu mungkin kita dapat pahala kan minum kopi. Tapi kalau nak minum dah hujung-hujung di waktu sahur tu, cuba elakkan. Sebab kesan dia tu lah yang kita tak mahu tadi tu. Makan manis ni juga antara kesan dia lah adalah menyebabkan kita cepat rasa lapar. Dia mempengaruhi penghasilan hormon di dalam badan. Leptin, grelin dan sebagainya tu kena belajar dari segi fisiologi tu. Bila penghasilan hormon ni berlaku, insulin dan sebagainya tu, dia mempengaruhi rasa lapar kita tersebut, di mana bila kita makan benda manis, walaupun glukos dah cukup, tapi kita tetap rasa lapar disebabkan oleh regulasi hormon ni yang dah lari sikit kalau kita terlebih mengambil gula. Jadi elakkan makanan-makanan manis ni, especially dessert tu di waktu sahur. Nak makan time buka puasa ke, time stop tu cuba elakkan buka puasa dan juga mungkin time rehem. Tinggi garam juga menyebabkan cepat rasa dahaga. Itu juga antara makanan yang perlu kita elakkan. So kalau makan bihun sup, janganlah duk hirup sampai habis kuah dia tu. Sebab bihun sup kalau kita beli di kedai ni bukan garam ditambah lagi dengan Ajinomoto. So kandungan sodium dan juga kandungan garam tu memang tinggi, dan ini antara efek yang kita nak cuba elakkan kan. Kita tak mahu kehilangan air menyebabkan kita dehydrated. Dehydrated ni sangat bahaya sebab dia boleh menyebabkan kita pitam, kita keletihan dan sebagainya kan. Baik, di waktu buka puasa pula kan, kita tengok awalkan berbuka, makan makanan manis, and then kita sambung dengan solat maghrib dulu, dan barulah kita makan berat, makan konsep suku-suku separuh tadi, dan berhati-hati dengan makanan-makanan yang tinggi kalori. Yang ni yang banyak orang tewas sebenarnya kan. Tengok kuih dekat bazar Ramadan tu semua kita nak angkut. Tengok gambar yang pertama tadi tu kan, plastik kiri kanan tangan, penuh dengan kuih-kuih. Tapi nasi mungkin 1-2 saja kan. Yang tu benda yang kita kena berhati-hati sebab otak kita bila badan dah kurang gula, dia memang nak cari gula saja sebenarnya. That's why mindful eating is very important. Kita kena sedar apa yang kita pilih dan sedar apa yang kita perlu sebenarnya. Kehendak tu berlawanan dengan keperluan kadang-kadang. Dan pilihlah minuman yang tiada kalori. Yang ni sebenarnya ekstra saja kadang-kadang tu kita nak sedap kan. Cuba train lidah kita tu, minum air kosong tu adalah yang paling sedap. Tapi banyak cabaran. Air kathira lah, air macam-macam air di bazar Ramadan tu kan. Kalau biru, kalau hijau, semua ada. Okey, sedikit tip bila kita nak pergi ke bazar Ramadan ni. Apa dia? Be mindful. Ingat, esok masih ada. So kalau seseorang yang memang suka makan, dia ada list of food not to be missed. Kan? Kan? Kadang-kadang kita jumpa time bulan puasa aja makanan-makanan ni, sungguh juga. So try to spread it throughout the 29-30 days tu. Hari ni makan kuih apa, esok makan kuih apa, lusa makan kuih apa. Kan? So be mindful, not to be overeating. Kan? Rancang apa nak beli. Kalau kita plan nak makan nasi dagang, itulah sahaja yang kita beli. Kan? Kalau kita plan nak makan nasi ayam, itulah sahaja yang kita beli. Kalau beli untuk family, tanya siap-siap, ambil order macam kat kedai tu. Bawa list pergi ke bazar Ramadan. Ini tentang bazar Ramadan kan. Dan pergi bazar Ramadan juga bawa duit cukup-cukup je supaya ini boleh stok yang kita daripada beli. Dah ambil, cukup dah. Duit tak ada dah. Nak buat apa dah? Takkan nak hutang dengan makcik tu kot kan. So kita pun balik kan. And then elakkan membeli makanan yang tinggi gula, tinggi garam dan juga jenis-jenis bergoreng yang terlalu banyak. Mention tadi about food pyramid dan pinggan sihat, konsep dia adalah kepelbagaian dan pilih kualiti yang baik kan. Ini tentang tip bazar Ramadan. Sebab apa? Sebab ramai daripada kita yang suka pergi bazar Ramadan, convenient satu, letih petang-petang nak masak satu. Tapi yang sebaik-baiknya adalah kita sediakan sendiri makanan di rumah. Kita beli ayam, kita beli ikan, kita beli sayur dan buah-buahan. Petang-petang tu, instead of pergi berjoging dan berjalan, kita exercise di dapur, tuntang-tuntang kan. Tumbuk lusuk batu dan sebagainya. Benda tu memerlukan tenaga juga, burn energy juga kan. So basically pilihan pertama, kalau anda boleh sediakan sendiri makanan di rumah. Kalau dah nak pergi juga bazar Ramadan, pergilah kan, insya-Allah. Dengan mindful eating, mindful eater mindset, insya-Allah kita terkawal. Okey, saya pernah ada 1 tahun dulu tu memang sekali pun tak pernah pergi walaupun bazar Ramadan di depan rumah kan. Alhamdulillah anak-anak pun lebih selesa dan suka dengan
makanan-makanan yang mak bapak sediakan kalau kita dah biasakan daripada awal kan. Kadang-kadang anak saya kalau saya cakap hari ni kita belilah, tak maulah, nak yang abah masak lah, nak yang mama masak lah. So basically di bulan Ramadan ni juga adalah masanya untuk kita reset balik eating habit kita sebenarnya, satu keluarga kan. Tambah-tambah pula daripada last year dan this year juga kita tidak digalakkan untuk keluar terlalu banyak kan. Baik, tips ke bazar Ramadan. Tu bawa duit RM1 lama ni. Ini pula antara amalan-amalan yang boleh mendatangkan mudarat kalau kita miss ataupun kalau kita buat. Ada juga yang kalau kita ketika berpuasa lah maksudnya tidak bersahur. Okey, makan berlebihan mengikut nafsu. Itu kita dah discuss banyak dah tadi, pengambilan garam yang tinggi due to that lah ya. Makan makanan berat sejurus sebelum tidur. Yang ni sebab apa? Sebab bila kita makan tu perut memerlukan masa kan, di antara 2 hingga 4 jam untuk completely proses. Kalau kita makan, makanan duk ada dalam perut lagi, so proses penghadaman tu terganggu. Itu yang kadang-kadang menyebabkan dalam minum air pula nanti tak cukup, menyebabkan macam-macam kesan, antaranya sembelit dan sebagainya. Bulan puasa ni pun kes sembelit pun berlaku juga, antaranya itulah sebab tak cukup air dan tak cukup buah-buahan dan sayuran, serat tadi tu kan. Minum minuman manis dengan banyak semasa berbuka dan bersahur. Yang ni memang kita tak boleh, kita kena elak sebenarnya, walaupun kita tak boleh tahan kadang-kadang tu. Tak apa minum, tapi lebihkan air kosong. Janganlah 6 gelas tu, 8 gelas yang disarankan tu semuanya minuman manis kan. Mungkin satu cukuplah minuman manis waktu berbuka tu, nak melepaskan rasa teringin tu tadi kan, mengidam ke teringin ke. Okey, kurang pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buah dan sayur-sayuran ni banyak pilihan di negara kita ni, banyak pilihan buah-buah. Tembikai, timun dan sebagainya, semua buah-buah yang bagus kerana mengandungi nutrien dan juga kandungan air yang tinggi. Baik. Ini antara contoh. Contoh menu. Boleh tukarlah maksudnya, tak semestinya ikut 100% apa yang ada di dalam slide ni. Untuk sahur, kita boleh buat bubur oat. Oat ni setengah orang salah faham. Dia duk ingat midnight oat apa? Overnight oat tu kan. Yang tu, dan juga jenis-jenis makanan yang manis saja, dia duk tambah madu, dia duk tambah susu, dia makan dengan buah-buah saja. Tapi oat ni juga boleh digunakan untuk buat macam kita buat bubur nasi tu. Bubur nasi, bubur lambuk, whatever you call it, boleh digunakan untuk benda tu. So kita menggantikan nasi putih menggunakan oat kan. Maksudnya pilihan yang lebih sihat kan. Bubur oat, kita masukkan ayam, kita masukkan sayur dalam tu, it's a complete meal in one bowl. Senang kan. Kadang-kadang sok ni kita nak yang simple-simple, kita malas nak makan, ada ayam goreng lah, nanti nak tumis sayur dan sebagainya. We make it simple by doing a simple but healthy and a complete meal kan. Kita buat benda macam cuba try. Minum Milo sikit, lepas tu makan kurma, nak ambil pahala sunnah. Di waktu buka puasa, iftar, kurma sikit, ada kuih sikit dan air. Ni saya kata tadi tu, air manis ni boleh, tapi janganlah sampai 6-8 gelas air manis kan. Dinner kita makan macam biasa kan, nasi putih. Kalau hari yang makan mi kat bihun ke, okey, boleh continue makan mi, makan bihun, ada tom yum sikit, sayur, air kosong. Yang tu boleh kita bubuk sebagai konsep suku-suku separuh tadi tu. Di waktu moreh, makanlah biskut-biskut, kuih-kuih yang ada disediakan. Dan kalau boleh kita jangan minum air manis dah. Teh O ni okey lah. Teh O ni hanya 1 cawan 1 sudu gula saja. Kan. Tengah orang 1 cawan teh sampai 4 sudu gula. Kan kita tengok punyalah nak manis kan. Okey, teh tarik pun teringin sangat. Janganlah sampai seminggu 7 malam tiba teh tarik. Try tukar-tukar dengan minuman-minuman yang lain. So basically yang disenaraikan kat sini tu membawa lebih kurang 1,500 kalori. So ada ruang lagi untuk mencapai 1,800 ataupun 2,200 bagi lelaki dan perempuan, keperluan berbeza kan. Untuk ruang-ruang ketika makanan-makanan yang mana kita nak rasa lah maksudnya. Yang ni yang main kan, biasa kita ambil on top of this. Yang main bulan puasa saja tu. Benda-benda yang tak ada bulan lain tiba-tiba bulan puasa timbul, bolehlah kita selitkan. So nampak tak kat situ, kita kena rancang apa yang kita nak makan in order kita boleh selitkan lagi kehendak-kehendak. Keperluan ni kita bagi betul-betul cantik. Lepas tu kehendak-kehendak yang lain tu boleh selit-selit, tak ada masalah. As long as you are happy kan.
happy ketika makan ni bukan mempengaruhi perut saja, tetapi mempengaruhi mood of the day juga kan. Kadang-kadang kalau kita mengidam nak makan, orang tak bagi ni rasa geram aja. Betul tak? Bulan-bulan biasa. Bulan puasa pun lebih kurang macam tu lah kan. Tak ada masalah, insya-Allah. Baik. Itu contoh menu. Dapur Ramadan di website ataupun Facebook page bahagian pemakanan, tuan-tuan dan puan-puan, saudara sister boleh pergi tengok. Mereka dah mula penaik menu-menu pilihan. Menu-menu yang daripada nutritionist, daripada dietitian sendiri. Maksudnya menu-menu yang disarankan ni berserta dengan reasons dia lah kenapa dia bubur macam tu, kurang lemak, kurang minyak, sebab dia datang daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Bolehlah nak tengok menu-menu daripada orang-orang lain kan, chef-chef popular, selebriti-selebriti, IG, Insta, famous dan sebagainya. Tapi try to make some modifications to suit and to make it healthier kan, tak ada masalah. So boleh tengok dekat Facebook ni dan boleh dapatkan idea. Sebenarnya nak dapat idea je. Kadang-kadang kita tengok menu-menu dan juga resipi-resipi ni dan kita olahlah sendiri supaya lebih baik. Kemudian, duk cakap pasal makan je ni, mana nak masuk bersenam kan? Bersenam ni penting juga. Objektif utama ketika bersenam, kita nak kena be cautious ialah jangan sampai dehidrasi. Bersenam ni keluar peluh. Keluar peluh tu bukan air sahaja yang keluar, tetapi juga garam galian yang lain yang penting untuk fungsi badan. Yang tu yang bila kita bersenam, kita minum balik air dan sebagainya untuk ganti balik fluid kan? Body fluid. So kita kena elakkan dehidrasi tu. So basically bulan puasa ni ialah bergantung kepada diri sendiri. Orang yang memang kaki bersenam, yang tak boleh duduk kalau dia tak boleh bersenam ni, continue bersenam, tak ada masalah. Tapi perhatikan dan in general jangan in between 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour tu is nice kan. Dehidrasi pun belum berlaku dan perpeluhan tu bergantung kepada jenis exercise. Kalau biasanya dinasihatkan janganlah yang strenuous exercise kan. Exercise brisk walk, slow jog dan sebagainya tidaklah sampai menyebabkan dehidrasi yang berlebihan. So benda-benda tu masih terkawal, tidak apa. Tapi orang yang tak biasa bersenam, tiba-tiba dengan semangat bulan puasa ni nak kurus dan sebagainya, tak makan, lepas tu pergi berjoging sampai dehidrasi, silap-silap nanti boleh menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku kan. So dia perhatikan diri sendiri, kebiasaan diri macam mana kan. Ada orang sarankan sebelum berbuka kan, 1 hour sebelum berbuka tu exercise, and then just nice kita habis exercise, sediakan makanan, lepas tu kita boleh replenish balik whatever benda yang kita dah kumpulkan tadi. So cantik juga tu. Ada juga yang sarankan selepas berbuka, dah makan, dah pergi sembahyang tarawih dan sebagainya kan, balik tu nak exercise. Nak exercise treadmill ke, kayu ke, tak kira lah. So belah malam ni sebab kita boleh ganti dandan. Ganti dandan ni maksudnya apa yang keluar tu kita ganti tu lah kan. So maksudnya tidak ada yang berpendapat tidak ada had kalau nak yang dah biasa bersenam di waktu malam ni. So kat situ ada perbincangan lain. Dalam masa yang pendek ni kita tak boleh nak explain too deep lah kan. Yang tu kena dapatkan pakar bersenam lah pula kan. Ada juga yang sarankan sebelum dan selepas sahur. Kalau selepas sahur tu again jangan sampai dehidrasi dan jangan buat exercise yang too strenuous yang menyebabkan kehilangan air yang banyak kan. Kalau sebelum sahur pun just nice juga. Mangkit awal sikit pukul 4 sampai pukul 5 exercise, and then kita sahur, ganti balik apa yang kita hilang dan teruskan puasa kan. So basically bersenam perlu diteruskan. Jangan disebabkan puasa kita nak tidur saja, mentang-mentang Nabi kata tidur pun dapat pahala kan. Tidur orang yang berpuasa ni dapat pahala sebenarnya kan, tapi niat yang betul lah kan. Jangan sampai terlepas sembahyang dan sebagainya. Kita pun bantai tidur, tak bersenam, tak buat apa. So stretching macam biasa, low intensity exercise macam biasa, insya-Allah ini lebih membantu kita untuk mencapai matlamat sumu tasihhu tadi tu. Berpuasa dan mencapai kesihatan kita kan. Sport development bolehlah identify dan bagi nasihat-nasihat tentang sukan-sukan ataupun senaman-senaman yang sesuai di waktu bulan puasa ni kan. Tarawih itself, ada yang mengatakan tarawih itself tu membakar up to 200 kilokalori basically kan. So kalau kita buat dengan betul, tarawih ni bukan sahaja stretching, dan dia juga bila dilakukan dalam kuantiti yang banyak, ia juga merupakan
aktiviti yang membakar kalori yang bagus. So pi senam, daripada pi bersenam, senaman dengan tarawih tu dulu. Lepas pada tu nak sambung kan. Tarawih itself adalah exercise yang sangat bagus kan. Stretching dan juga burning kalori at one time kan. Okay. Baik, yang kita dah bincang ni adalah general kan. Nasihat untuk general yang semua orang boleh amalkan insya-Allah dengan sihat, piramid, bersenam dengan tidak secara membebankan dan memudaratkan. Tapi kalau kita ada masalah ataupun kita nak more fokus ataupun custom advice, KAS ada ni iklan lah sikit. KAS ada, kita ada perkhidmatan klinik diet KAS. So boleh pergi tengok website kat situ, Facebook mereka, dan juga ada itulah ada apa nama kita panggil servis-servis yang tertentu yang boleh menjurus kepada individualized diet. Orang yang diabetes macam mana, orang yang ada masalah apa nama darah tinggi macam mana. So basically benda tu kita tak boleh nak kata apa, tak boleh apa nama pukul rata kan. Mungkin kita ada keperluan tertentu yang tersendiri disebabkan oleh apa nama situasi kesihatan kita tersendiri. So nasihat yang lebih menjurus kepada individu lebih digalakkan. Baik. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Inilah antara benda yang kita nak capai di bulan puasa ni. Sebelum saya akhiri, kita pun dah lebih 50 minit kan. Sebelum saya akhiri sharing session kita ni, saya nak kongsi tentang puasa ulat dan puasa ular. Sebenarnya dua binatang ni juga berpuasa. Ular ni bila dia nak bersalin kulit, dia akan stop makan. Dia akan cari tempat berhibernasi, dia akan duduk diam-diam. Ikutlah jenis ular, kadang lama, kadang sat nak bersalin kulit. Dia bersalin kulit, proses bersalin kulit tu memakan masa di mana dia punya antara lapisan kulit lama dan kulit baru tu akan ada bendalir yang berlaku, lepas tu dia berpisah, proses dah, ada proses dah. Kemudian ular tu akan keluar betul-betul di luar, keluar daripada kulit dia, meninggalkan kulitnya tadi tu. So ada tempoh berpuasa dia kat situ kan. Dia kena puasa kat situ untuk bersalin kulit. Lama-lama juga dalam proses metamorfosis dia tu dia berpuasa. Time dia jadi ulat beluncas ataupun ulat bulu ni dia makan. Dia makan kan. Sampai kita pun menyampah habis pokok kita kan. Lepas tu dia jadi kepompong. Masa dia jadi kepompong ni, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, it depends on the types of the butterfly as well. Dia tak makan, dia berpuasa kan, dia duduk dalam tu. Cukup masa, dia akan gedi, dia akan keluar. Pernah tengok tak kepupuk ramai-ramai keluar kan daripada kepompong dia. Sangat cantik dan proses tu sangat, kita nak kata very interesting. Siapa yang suka binatang memang dia suka tengok. Dia keluar berubah menjadi ramai-ramai yang cantik, yang disukai ramai, dan juga dia makan madu kan. Orang pun tak marah dah. Yang kita suka pula dia main dekat taman kita. Padahal masa dia jadi ulat dulu tu kita cukup tak mau dia makan makanan sayur-sayuran daun-daun kita kan. Jadi dua binatang ni mengalami proses berpuasa dan dalam proses berubah tadi tu. Sama juga kita ni melalui madrasah Ramadan supaya kita berpuasa. Cumanya ular ni dia sebelum berpuasa pun macam tu, ular suka membelit, suka membaham mangsa. Dah berpuasa, lepas tu menjelma dengan kulit yang baru cantik berkilat, sifat dia masih sama. Membaham, membelit, menerkam dan menelan mangsa. Tapi bagi ramai-ramai, lepas dia berpuasa tu telah mengubah diri dia menjadi kejadian yang lebih cantik, disukai ramai dengan sifat-sifat yang lebih baik. Jadi kita pilihlah Ramadan kita pada kali ini, hari kedua ni kita nak berpuasa ular ataupun nak berpuasa ulat ataupun puasa ramai-ramai tadi. Harap dapat memahami dan dapat berkongsi sedikit sebanyak ilmu, insya-Allah. Semoga mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang terbaik bagi kita untuk mengalami proses perubahan kepada yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih. Okey, alhamdulillah doktor sangat mendalam tentang kisah ular dengan rama-rama tu sebenarnya. So jadi kita sendirilah kita nak pilih yang mana kan.
Kita nak berubah menjadi orang yang lebih baik atau tak, itu semua terserah pada diri kita sendiri. Okay, actually saya pun ada saya punya list of soalan. Okay, tapi saya rasa semuanya dah disentuh oleh doktor. Okay, semua dah disentuh. Macam mana kita nak bagi waktu makan, amalan-amalan, tips-tips. Tapi saya rasa doktor mungkin boleh bagi ruang sikit untuk saya baca soalan daripada kita punya rakan-rakan staff yang lain. Okey, baik. Soalan ni banyak. Syamila ada pilih lah kot soalan saya pilih beberapa je lah. Okay, saya tengok pada soalan Brother Muhammad Aidil ni. Okey, macam doktor cakap tadi tu yang apa suku-suku separuh kan, tapi ada yang tak gemar sayur dia kata. Apakah alternatif yang paling sesuai sekiranya nak memelihara diet ataupun mungkin dia ni nak weight gain effort terutamanya di bulan Ramadan dia cakap. So macam mana doktor? Okey, yang ni proses ataupun yang ni lebih kepada food preferences kan. Sayur ni kebanyakan sayur memang tak rasa sedap. Saya ada dua anak. Anak yang abang memang suka sayur, tak ada masalah. Semua sayur dia belasah aja. Yang adik ni certain sayur je yang dia makan. Sayur yang saya perasan sayur-sayur yang ada rasa manis kan, carrot, atuk, lepas tu cauliflower. Cauliflower ramai tak suka tapi entah macam mana dia suka. Kan? Lepas tu broccoli kan. So kalau sebaik-baiknya memang saranan dari segi kesihatan adalah kita cuba cari sayur-sayur yang kita suka makan. Sebab sayur ni dia mengandungi nutrien-nutrien, vitamins dan certain minerals yang memang badan kita tak boleh produce. So kita sebagai manusia ni kita memang kena ambil daripada sumber luar kan. Saya tidak mahu sarankan makan suplemen sebab apa, selagi kita boleh makan yang natural, kita try dulu jangan ambil suplemen. Ini berbalik kepada apa ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran juga kan. Enjoy makanan-makanan yang Allah Ta'ala sediakan ni. Tapi kalau dah terpaksa, then you go for supplement, tak ada masalah. Supaya kita nak elakkan daripada nutrient deficiency tadi tu. But in that case, sebab kalau kita berdasarkan food choices sahaja, try latih dirilah. Cuba pelbagai jenis makanan dan identify sayur-sayur ataupun buah-buahan yang memang kita rasa boleh accept. Continue dengan benda tu. Itu juga yang berlaku pada yang perlu dibuat oleh ibu bapa. Jangan hari-hari duk bagi sawi. Sawi ni memang budak-budak tak suka. Sawi ni dah tua sikit baru bagi. Bagi sayur-sayur yang rasa sedap, yang ada rasa manis tu. Labu kan dan sebagainya. Yang tu antara yang perlu kita develop sebenarnya. Taste bud kita ni boleh berubah lagi insya-Allah. Alright, betul doktor. Okey, satu lagi mungkin apakah beza antara kita makan sikit-sikit tu tapi kerap dengan makan sekali tapi banyak doktor, macam mana? Kadang-kadang ada orang ni dia macam dia buat andaian sendiri kan. So macam mana tu doktor? Betul. Saya pernah ada soalan-soalan macam ni juga. Dia buat andaian sendiri, dia makan tak kerap tapi banyak sekali. Dia kata dia makan sikit lah. Bila orang tanya makan banyak mana? Saya makan sehari sekali je, sehari 2 kali je. Tapi bila kita buat history check, diet history, tengok dia punya jumlah makanan tersebut melebihi keperluan. So berat badan tinggi juga. So it comes at the end, it comes to energy balance. Kita nak tengok kan. Total energy yang kita makan daripada makanan dengan energy yang kita burn daripada aktiviti, daripada metabolisme badan tu, selagi mana kalori yang kita ambil tu tinggi, melebihi keperluan dan pembakaran, selagi itulah ada lebihan kalori, selagi itulah kita akan menyimpan kalori tersebut dan menyebabkan kita weight gain, nambah berat badan. So dari segi nak makan serentak dan juga nak makan spread tu, yang tu pertamanya kita nak tengok jumlah total kalori tu. Kalau yang jenis makan serentak tapi dia boleh sabar, ini orang yang intermittent fasting, saya rasa dia menghadapi cabaran tu sebenarnya kan. Dia kadang-kadang yang ruang dia makan tu sikit je, time tu lah dia nak makan semua benda kan. That's why mindful eating tu, again, you need to practice, you need to develop that skill. So total kalori memberikan peranan, dan orang yang tak ada masalah dari segi gastrointestinal, gastrik ke, masalah senang kembung ke, tak ada masalah lah nak makan 1 ataupun 2 meal sekali. Tapi orang yang ada masalah-masalah tersebut, dinasihatkan lebih baik kita spreadkan jumlah pengambilan makanan kita sepanjang hari tu. Yang tu dia sebenarnya. Dan daripada slide yang saya tunjuk tu, kita sebenarnya boleh identify dah substitute untuk makan tengah hari, waktu bila, substitute untuk makan dinner, waktu bila kan. Ya, betul. Okey, mungkin soalan last doktor kalau kita maintain makan sihat, boleh tak skip bersenam? Daripada Sister Noraini. Macam mana tu? Okey, sebenarnya benda ni saya dah test dah sendiri kan. Okey, daripada segi bersenam dan juga pemakanan ni ada orang kata
up to 70%, 30% tu adalah daripada bersenam. Bila kita nak turunkan berat badan lah kan. Ada yang kata 80-20 dan sebagainya. Tapi yang main sekali kita kena jaga makanan. Ada satu masa tu memang saya suku-suku separuh sangat strict. Saya tak exercise pun. Exercise maksudnya jalan kaki sajalah. Yang biasa saja. Berat badan saya maintain, time tu turun. Tapi bila saya tambah dengan exercise, berat badan tu lebih cantik dia punya penurunan. Tapi nak maintain tu memang susah lah. Kadang-kadang semua orang mendapat masalah yang sama kan. So basically boleh kalau kita memang amalkan suku-suku separuh tu, it's either you reduce the calorie intake compared to whatever you need to burn dan mendapat pengurangan berat badan, ataupun maintain saja. Berat tu tak turun sebab kalori yang kita makan ni kebanyakannya kan digunakan untuk metabolisme badan, untuk sel ni, salin kulit, bernafas dan sebagainya. Yang sikit saja tu yang disebabkan oleh aktiviti fizikal, tapi aktiviti fizikal yang sikit itulah yang sangat signifikan untuk setengah orang di dalam menurunkan berat badan tu. Walaupun sikit, macam nutrien juga, walaupun sikit tapi sangat perlu. Begitu juga bersenam, walaupun sikit sangat perlu dan sangat membantu di dalam pengawalan berat badan dan kesihatan kita. Jawapan pada soalan tadi, boleh, tapi it depends on individu juga. Individu, ya betul. Individu. Kalau kita nak kita rasa nak lebih cergas, kita buatlah exercise doktor kan sebenarnya. Okey. So alhamdulillah doktor, terima kasih banyak. So mungkin saya boleh rakam kat sini, yang penting kita diri sendiri kena mulalah mengatur kita punya jadual pemakanan sebenarnya doktor. Bukan tak boleh makan tapi atur. Ada 30 hari tu kita susunlah menu-menu kita siap-siap kan. Okay. And then yang penting kita nak jaga badan kita agar sihat supaya kita dapat melakukan ibadah. Itu yang paling penting dalam bulan puasa ni. Kita nak kejar amal ibadah, pahala-pahala yang Allah dah offer kat kita. Itu nombor 2. Okay, and then dan juga kawal nafsu, mindful eating tadi macam doktor cakap, itu pun sangat penting. Jadi kata secara general ni sebenarnya doktor dah sentuh banyak perkara yang kita boleh tahu kan, asas-asas macam mana nak menjaga pemakanan kan, macam nak cergas diri sepanjang bulan puasa ni. Okey doktor, jadi daripada pihak Sport Development Center, terima kasih banyak atas perkongsian doktor hari ini. Saya harap untuk Ramadan yang kedua ni masih ada masa untuk kita mulalah set mind kita untuk jadi orang yang lebih menjaga kesihatan dan pemakanan kita sepanjang bulan puasa. Dan bukan mungkin lepas raya nanti tu yang paling risiko doktor sebenarnya. Bulan puasa dah jaga elok-elok, tiba-tiba raya dia balon semua sekali kan, dah nampak rendah semua. Ada setengah orang bila dah dekat raya tu, sehari dua sebelum raya tu ada satu talk lagi, pemakanan semasa raya. Kita kena buat tu doktor. Kita kena buat tu. Okay, alright. So pada rakan-rakan semua boleh klik I attend. Lagi sekali doktor, terima kasih banyak atas perkongsian hari ini. Saya doakan yang baik-baik saja untuk doktor di sana dan juga ahli keluarga dan rakan-rakan semua, semoga dapat menjalani ibadah puasa ni dengan keadaan diri yang sihat. Okey, insya-Allah kata semuanya dipermudahkan urusan kita. Jadi sekali lagi assalamualaikum kepada semua. Terima kasih banyak atas kerana sudi mendengar sesi kita pada hari ini. Okey doktor, terima kasih. Terima kasih banyak. Okay. Insya-Allah. Waalaikumsalam. Alright, terima kasih semua. Terima kasih. Okey. Baik. Boleh ada masa lagi siapa untuk isi I attend tu? Hai Kak Fazi. Hai, Assalamualaikum doktor. Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, good. Jadilah. Dr. Roslin apa khabar? Baik, kita semakin sibuk sekarang macam-macam. 2 je ke? Tak tambah-tambah daripada dulu?